Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia versus Vietnam, yang mana dalam Sukan C peringkat kumpulan. Secara sahnya Malaysia telah tersingkir dari peringkat kumpulan Sukan C selepas mengalami kekalahan 2-1 kepada pasukan Vietnam. Dan pada hari ini saya akan buat ulasan based on perlawanan sahajalah. Kalau kita nak berbicara tentang pengadil, sampai bila-bila pun takkan habis apabila melibatkan pengadil yang berat sebelah lah. Tetapi apa-apa pun kita kena faham lah, dalam perlawanan ni ada 90 minit. Dalam 90 minit tu sepatutnya pasukan Malaysia mampu untuk execute ataupun menyudahkan peluang-peluang yang terhidang, dan sepatutnya mereka dah boleh menang. Tetapi boleh dikatakan barisan hadapan pasukan Malaysia tidak klinikal seperti mana pasukan Vietnam, yang mana pasukan Vietnam pula dari segi menyerang dan juga percubaan boleh dikatakan mereka agak kurang percubaan. Tetapi once mereka attack, sekali mereka serang, mereka sangat klinikal dalam menyudahkan percubaan-percubaan yang terhidang. Jadi klinikal tu memang penting lah, execution tu memang penting untuk memastikan yang pasukan kita berjaya untuk menjaringkan gol. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia dahululah. Apakah perkara yang kita boleh nampak perubahan kepada skuad kebangsaan Malaysia pada perlawanan semalam? Pada perlawanan semalam boleh dikatakan Coach Ella Varasen telah menukarkan formation, yang mana dia lebih beraksi kepada back 4, sebelum ni lebih kepada back 5. Dan apa yang menarik tentang formation ni adalah dia meletakkan Zikri Khalili as a number 6 ataupun sebagai pivot, single pivot lah, untuk bermain di bahagian tengah, untuk memastikan yang Zikri Khalili boleh bagi give protection ataupun boleh bagi orang kata apa, support kepada barisan pertahanan ketika pasukan Malaysia berada dalam out of position ataupun ketika pasukan Malaysia di counter lah. Dan benda ni secara positively Zikri Khalili berjaya untuk buat benda tu. Apabila Zikri Khalili bermain as number 6, barulah kita boleh nampak yang Aiman Afif dan juga Mukhari Ajmal boleh advance untuk berada di hadapan, di half space ataupun di final third pasukan lawan lah. So benda ni positif lah daripada segi in term of perubahan yang dilakukan. Dan perubahan yang dilakukan ni juga kita boleh nampak yang pasukan Malaysia punya attacking style, boleh dikatakan Ruben Tiren akan lebih untuk hold the touchline ataupun cover up bahagian wide area di bahagian kiri, dan Najmuddin akan lebih masuk ataupun inverted ke half space ataupun menjadi pemain nombor 9. Disebabkan itulah kita boleh nampak Najmuddin yang diletakkan sebagai winger kiri yang lebih advance berada di dalam di box sebagai pemain nombor 9 lah. Jadi benda tu positif, dan kita boleh nampak di second half ada banyak pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh pasukan Malaysia melalui through ball, passing-passing ke dalam di box untuk mencari Najmuddin. Tetapi daripada segi percubaan, apabila Najmuddin dapat peluang yang terhidang, Najmuddin gagal untuk sudahkan peluang tersebut dengan sempurna lah. So dia kurang klinikal, walaupun gerakan-gerakan beberapa kali dah berjaya untuk melepasi pertahanan dan juga compactness yang ditunjukkan oleh barisan pertahanan pasukan Vietnam. So benda ni positif lah, yang pertama yang boleh saya kongsi. Dan positif yang kedua, kalau kita lihat kepada corak serangan pasukan Malaysia, kita boleh nampak juga yang combination play di bahagian kanan antara Azam Azmi dan juga Hakimi Azim, yang mana kedua-dua player ni juga memberikan satu permasalahan kepada pasukan Vietnam di bahagian kiri pasukan Vietnam lah, dan pasukan Malaysia di bahagian kanan lah, yang mana kedua-dua player ni membentuk combination play yang menarik. Tetapi yang saya nak fokuskan adalah kepada Hakimi. Sebab apa? Sebab waktu first half pasukan Malaysia punya tactical ataupun game plan lebih kepada game plan yang sama seperti mana game-game yang sebelum ni, iaitu lebih kepada direct and long ball. Jadi apabila Malaysia mengambil pendekatan untuk mengambil corak permainan long ball and direct football ni, kita boleh nampak yang penggunaan Hakimi pada perlawanan ni memang sangat bagus lah untuk exploit bahagian kiri pasukan Vietnam. Cumanya bila hantaran-hantaran jauh kepada Hakimi Azim di bahagian kanan, kita boleh nampak apa kekurangan Hakimi ni. Walaupun dia ada fizikal dan juga pace yang laju dan berkontrol yang baik, tetapi dari segi decision making untuk release the ball ataupun untuk lepaskan bola, sama ada untuk passing ataupun crossing ataupun melakukan percubaan, Hakimi lambat untuk membuat keputusan tersebut, terutamanya apabila berada
di dalam kawasan kotak penalti pasukan Vietnam, yang mana apabila dia lambat, pasukan Vietnam punya pertahanan dah boleh recovery dan juga tutup ruang bagi melakukan interception dan juga blocking supaya Hakimi tak boleh nak supply bola ke dalam di box ataupun melakukan percubaan. Walaupun pada asalnya Hakimi dah berjaya untuk melepasi kawasan kiri pasukan Vietnam dengan masuk ke dalam kotak penalti. So benda ni yang Malaysia perlu improve. Jadi benda ni yang saya nampak lah. Jadi dua benda ni boleh dikatakan positive side untuk pasukan Malaysia. Dan kalau kita lihat kepada defense pasukan Malaysia pun, sebenarnya mereka bermain dengan positif, yang mana pemain-pemain seperti Ubaidullah, Haris Haikal, mereka ni boleh dikatakan masa depan untuk defender pasukan Malaysia lah. Yang mana Ubaidullah ni dia bagus apabila bola ada kat kaki, dia boleh jadi ball playing defender, reading game dia bagus, tackling dia on point. Begitu juga dengan Haris Haikal. Kedua-dua player ni mempunyai persamaan, yang mana kedua-dua boleh bawa bola lebih tinggi, boleh progress the ball untuk advance lebih ke hadapan, dan juga daripada segi defending mereka bagus dalam situasi one on one dan juga tackling pun on point. So mereka berdua ni memang boleh diperlukan dalam game plan yang memerlukan modern football lah. So kemungkinan kedua-dua player ni akan mendapat perhatian yang lebih lah pada masa-masa yang akan datang. Jadi secara overallnya positif side ya, pasukan Malaysia masih lagi menerapkan corak permainan yang sama, direct and long football. Tetapi untuk game ni kita boleh nampak juga yang mana serangan pasukan Malaysia ada variation. Mereka juga ada bermain 1-2, ada bermain short pass, ada bermain dengan true passing dan sebagainya untuk exploit kawasan pertahanan pasukan Vietnam. Cumanya untuk pasukan Malaysia masih lagi banyak kekurangan yang perlu mereka perbaiki. Terutamanya yang pertama, macam saya cakap selalu, untuk bahagian tengah pasukan Malaysia perlu lebih kreatif dalam mencipta gerakan bagi menyerang pasukan lawan, yang mana kreativiti ni penting untuk pasukan Malaysia untuk connect bahagian tengah dan juga bahagian attacking. Tetapi untuk skuad bawah 22 ni boleh dikatakan bahagian tengah pasukan Malaysia agak kurang kreatif dan juga banyak movement-movement yang dilakukan berjaya untuk dineutralkan oleh pemain-pemain tengah dan juga pertahanan Vietnam. Jadi benda ni perlu ditingkatkan lah, vision, passing accuracy dan sebagainya. Sebab apa? Sebab banyak gerakan-gerakan di bahagian tengah banyak terbantut apabila passing-passing yang dilakukan tidak berjaya untuk sampai kepada target yang mereka ingin capaikan, yang mana banyak passing yang dilakukan berjaya untuk di-intercept, di-block dengan mudah oleh pemain-pemain Vietnam lah. Semalam memang boleh dikatakan passing quality pun masih di bawah below par lah. Yang kedua, daripada segi first touch pula, bila passing dah sampai kepada pemain-pemain di hadapan, pemain-pemain di hadapan pula orang kata apa, first touch mereka agak kurang, yang mana kadang-kadang tampang bola pergi depan. First touch memang kurang memuaskan, passing pun kurang memuaskan. So mereka perlu untuk memperbaiki perkara tersebut lagi lah. Daripada segi basic football masih lagi banyak benda yang boleh diperbaiki. Ada yang kata disebabkan padang teruk Malaysia main macam tu, tetapi kenapa Vietnam boleh main benda yang sama, Thailand pun boleh main benda yang sama di atas padang yang sama, tapi boleh buat yang lebih baik? Itu yang akan menjadi persoalan lah. Sedangkan Malaysia hantar bukannya skuad biasa-biasa, Malaysia hantar skuad yang boleh dikatakan antara yang ada nama, bahkan ada beberapa pemain regular untuk Liga Super. Takkanlah benda-benda macam tu masih lagi boleh menjadi persoalan dan menyalahkan padang. Itu yang pertama lah. Yang kedua, apa yang menjadi permasalahan kepada pasukan Malaysia pada perlawanan semalam adalah mereka tak ada proper number 9 sebelum mereka membawa masuk Fergus Tierney. Tetapi apa yang kita nampak sebelum kemasukan Fergus Tierney, kebanyakannya Malaysia banyak attack di bahagian wide area, dan Alif Izzuan diletakkan sebagai pemain nombor 9 ataupun penyerang lah. Tetapi Alif Izzuan punya movement, dia lebih banyak drop deeper ataupun dia lebih banyak untuk cover up bahagian wide area bagi membentuk link up di bahagian wide area, berbanding untuk stay on the midfield ataupun stay on the middle untuk receive the ball lah. Jadi benda tu menyebabkan banyak gerakan-gerakan serangan yang dilakukan oleh pasukan Malaysia gagal mencari target man ataupun pemain nombor 9 yang berada di kawasan tengah untuk menerima bola. So link up antara defense department, middle department kepada attacking department masih lagi terngiang-ngiang untuk mencari seorang striker. Jadi apabila benda tu terjadi, kita boleh nampak lah yang Najmuddin yang banyak untuk cover up masuk ke bahagian tengah untuk bertindak as a number 9. Jadi dia bila
bila dia masuk bertindak as a number 9, Ruben Tieren yang banyak kena cover up bahagian kiri untuk hold the touchline ataupun cover up bahagian wide area, yang menyebabkan pasukan Malaysia di belakang terpaksa bermain dengan back 2, iaitu Ubaidullah dan juga Haris Haikal yang bermain dengan high line, dan Haris Haikal yang dan juga Zikri Khalili yang berada di hadapan mereka. Jadi benda ni telah menyebabkan kedudukan Malaysia senang kena counter dan juga senang kehilangan bola lah apabila tak ada proper number 9. Dan pertukaran yang dilakukan oleh Coach Ella membawa masuk Ferguson ni adalah satu tindakan yang boleh dikatakan agak bijak tetapi terlalu lambat, dan dalam pada masa yang sama Malaysia kena 2 red card. So pertukaran yang dilakukan pun tak memberi impak yang positif lah, sebab 9 lawan 11 nak boleh buat apa walaupun masuk seorang proper number 9 lah kan. So benda tu yang perlu Malaysia perbaiki lagi. So secara overallnya masih lagi macam ulasan saya yang sama. Malaysia kena perbaiki, improve gameplay, kena ada seorang proper number 6 yang boleh untuk progress the ball, kena ada kreatif bahagian midfield, attacking kena lagi padu, and so benda-benda macam tu lah yang kena Malaysia buat. Dan yang paling penting, Malaysia kena lebih klinikal, yang mana semalam percubaan yang ada gagal untuk mereka sudahkan, menyebabkan kerugian kepada pasukan. Dan untuk jurulatih kan, Coach Ella, saya rasa semalam Coach Ella telah melakukan man management yang agak teruk lah. Sebab apa? Sebab man management ni penting dalam satu game kan. Player dah kena kad kuning, dia tak bawa keluar. Player dah penat, dia tak bawa keluar. Dan pertukaran-pertukaran yang dilakukan agak lambat. Kalau kita tengok Vietnam punya gameplay, mereka nak main psycho, mereka nampak player ada kad kuning, mereka bawa keluar lebih awal. Sebab apa? Sebab risiko nak main dalam perlawanan yang intensity tinggi, dan juga psikologi war ni memang akan makan diri kalau kita tak menyediakan tak mengeluarkan pemain-pemain yang bermain dengan kasar daripada first half dan tidak dikeluarkan dengan lebih awal lah. So Vietnam pandai untuk manipulate benda tu. So benda ni benda biasa lawan Vietnam. Dah beberapa tahun lawan Vietnam main macam tu. Tak boleh belajar lagi kan. So itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.